Hello guys, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam channel Pak Sazwan. So, kepada siapa yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe, aku harap kau dapat subscribe aku dulu sebelum kita teruskan video ni. Pagi tadi aku ada jumpa satu akaun dekat Twitter dan aku ada baca posting daripada mereka. Salah satu yang menarik perhatian aku adalah kisah seram dekat sekolah. So hari ni aku ingat nak share dengan korang pasal 5 sekolah paling seram dekat Malaysia. So yang pertama adalah Penang Free School Pulau Pinang. Penang Free School Pulau Pinang ni terletak di Greenland, Georgetown, Pulau Pinang. Sekolah ini merupakan sekolah tertua yang menggunakan medium bahasa Inggeris dekat Asia Tenggara. Dibina pada tahun 1816. Free School juga adalah sekolah pertama yang didirikan di Malaya yang sekarang dikenali sebagai Malaysia. Bayangkan 1816 dan sekarang adalah tahun 2020. Jadi sekolah ini dah didirikan hampir 200 tahun, melebihi 200 tahun. Banyak kisah-kisah yang seram yang jadi dekat sekolah ni. Kalau lampu berkedip ataupun bunyi-bunyi pelik pada waktu malam tu adalah perkara yang biasa yang dialami oleh mereka yang berada kat sana. Dan antara kisah yang pernah terjadi adalah ada yang mendakwa bahawa mereka mendengar jeritan seorang wanita pada lewat malam yang dikatakan sebagai roh banduan yang diseksa semasa zaman pendudukan Jepun. Kita tak tahu. So kita bergerak ke sekolah yang kedua, Sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang. Sekolah Menengah Chung Ling atau lebih dikenali sebagai Chung Ling High School adalah sebuah sekolah menengah lelaki yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Masih lagi dekat Pulau Pinang. Okay guys, sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1923 ini telah diambil alih oleh Angkatan Darat British untuk digunakan sebagai sebuah hospital tentera pada tahun 1941. Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu selepas meletusnya Perang Dunia Kedua, berlakunya terjadi pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Cina Malaya di bawah istilah Suk Ching yang dibawa maksud pembersihan Cina. Jadi ada berlaku pembunuhan dekat tempat tu yang diberi nama sebagai Suk Ching atau yang dibawa maksud sebagai pembersihan Cina. Jadi mungkin mereka nak membersihkan orang Cina, jadi mereka buat pembunuhan secara beramai-ramai. Jadi semasa pembunuhan itu berlaku, terdapat beberapa orang cikgu Cina dan juga pelajar-pelajar Cina yang turut serta dibunuh. Jadi dengan kisah yang berlaku tu, so tidak hairanlah kalau berlaku kisah-kisah seram dekat sekolah ni. Jadi antara kisah seram yang berlaku dekat sekolah ni adalah penampakan kelibat cikgu-cikgu dan pelajar yang dibunuh dilihat berkeliaran di sekitar sekolah. So mereka nampak kelibat cikgu-cikgu dan juga pelajar masa berkeliaran dekat sekolah tu. Macam mana mereka tahu itu adalah cikgu dan itu adalah pelajar? Hanya mereka saja yang tahu. Aku tak tahu, aku cuma menyampaikan apa yang aku baca. Dan selain daripada itu, histeria juga dikatakan kerap berlaku di sekolah Chung Ling dan kadang-kadang terdapat beberapa ekor anjing akan menyalak pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. So seperti yang kita sedia maklum, memang kita dibesarkan dekat Malaysia. Memang kalau kita tengok kisah seram pun, kalau ada hantu akan muncul ataupun apa-apa yang tak kena, kita akan biasa dengar bunyi anjing. Jaranglah kita dengar bunyi kucing miau-miau, jarang. Kita akan dengar bunyi anjing. Seterusnya nombor 3 adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria. Victoria Institution sebelum tahun 2009 dikenali sebagai SMK Victoria. Pada awal penubuhannya, sekolah ini adalah sekolah menengah untuk pelajar-pelajar lelaki, manakala pelajar perempuan untuk tingkatan 6 saja. Nama Victoria diambil sempena memperingati Jubili Emas Ratu Victoria. Selain kaya dengan warisan dan tradisinya, Victoria Institution juga turut menyimpan kisah-kisah misteri yang tersenarai sesuai dengan status sebagai sebuah sekolah yang paling tua di Kuala Lumpur. Victoria Institution juga turut diambil alih semasa pendudukan Jepun di negara kita dan dijadikan sebagai pangkalan tentera Jepun. Ramai tentera British dan penduduk tempatan yang telah diseksa dengan kejam hingga mati di ruang bawah tanah dan beberapa bangunan lama di sekolah ini. Dikatakan bahawa bukan sahaja selalu ada penampakan pada siang hari dan juga pada malam hari, malah terdapat banyak kes roh yang memasuki badan pelajar. Salah satu kes adalah tentang seorang pelajar band yang berlatih sehingga lewat malam dan hilang
dan akhirnya dia jumpai di atas tangki air. Beliau mendakwa bahawa dia melihat seorang perempuan yang sedang bersendirian dan dengan sopan dia bertanya ke mana perempuan itu nak pergi dan dia tidak ingat apa-apa yang terjadi selepas itu. Seterusnya ialah Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Sekolah ini telah dikosongkan sejak tahun 2005 dan ia ditinggalkan sehingga ke hari ini. Sekolah ini ditinggalkan disebabkan oleh keadaan tanah yang tidak selamat untuk diduduki kerana kesan-kesan retakan mula muncul di dinding sebelum ia diminta untuk ditutup. Jadi disebabkan untuk safety pelajar, cikgu dan semua yang berada di sekolah tu, jadi sekolah ni telah ditutup kerana struktur tanah dia yang merisaukan. Walaupun demikian, kisah-kisah aktiviti paranormal di Sekolah Danau Perdana ini masih terus tersebar. Salah satu kisah yang famous dekat sekolah ni ialah sekolah ni telah didiami oleh seekor pontianak. Pontianak itu ialah roh daripada seorang wanita yang meninggal ketika mengandung dan didakwa sebagai salah seorang tukang cuci sekolah berkenaan. Yang terakhir sekali, nombor 5 ialah SMJK Confucian dan Methodist Boys School Kuala Lumpur. Kebanyakan sekolah digunakan ketika terjadinya Perang Dunia Kedua, terutama semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, dan tidak terkecuali kedua-dua buah sekolah ni. Sekolah Methodist Boys telah ditubuhkan sejak bulan Julai tahun 1897, menjadikannya sebagai salah sebuah sekolah yang tertua di Malaysia. Manakala SMJK Confucian pula dibina pada tahun 1906. Kedua-dua sekolah ini dikatakan dihubungkan melalui sebuah terowongan bawah tanah yang dibuat semasa pendudukan Jepun. Terdapat dakwaan yang mengatakan bahawa terdapat roh-roh yang berkeliaran di sekitar dewan pada waktu malam. Okay, so waktu malam ada yang mengatakan mereka dapat merasakan ataupun dapat melihat roh-roh yang berkeliaran dekat dewan sekolah mereka. Benar atau tidak, itu aku tidak tahu. Aku cuma membaca, aku cuma share apa yang aku baca. Selain itu, cerita yang paling sering didengari adalah penampakan ataupun bunyi tentera Jepun yang berkawat lewat tengah malam. Aku rasa dekat semua sekolah akan mengalami situasi ini. Kebanyakan sekolah akan ada kes pasal askar Jepun yang kawat. Memang kita akan dah setengah. Dia ada bagi video tapi video tu tak boleh play. So ya, aku rasa sampai sini je. Kalau korang suka, korang boleh share, like dan subscribe. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.